Kata Nabi Al-Kamalan, bandingan di antara aku dengan nabi-nabi yang pernah diutuskan sebelumku adalah seperti orang yang sedang membina sebuah rumah. Lalu mereka menyusun untuk membina rumah itu. Dia buat elok-elok, asasnya, kerangkanya, batanya disusun elok-elok, kemudian diindahkan, dicantikkan. Lalu diletakkan labin batu bata melainkan di satu sudut, dipanggil zawiyah. Di satu sudut tidak diletakkan batu bata. Lalu manusia berpusing-pusing di rumah berkenaan, melihat dengan rasa kagum yang amat sangat, hebatnya rumah ini, cantiknya rumah ini, indahnya rumah ini, yang menjadi idaman kita semua. Tapi sayang, alangkah eloknya diletakkan satu lagi bata untuk menyempurnakan binaan rumah ini. Kata orang ramai di sekeliling, ini barang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kata kamalan, fa'ana labinatu, akulah satu bata yang berada di pojok Israel itu yang belum diletakkan. Fa'ana khatimun nabiyyin, dan aku adalah penyempurna keputusan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka nabi-nabi dan rasul-rasul yang terdahulu, jasa mereka sangat besar, umat mereka sangat hebat, tetapi tanpa Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tiada sempurna risalah dan nubuwah, tiada sempurna dakwah ilallah, tiada sempurna sunnatullah dan sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut ini bukan Nabi bangga dan berbudak dengan diri. Ini wahyu yang datang melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kedudukan. Maka tidak ada Nabi dan Rasul lagi sesudah baginda, dan baginda itu sesempurna para Nabi dan Rasul alaihi wasallam. Dan ajarannya adalah sesempurna ajaran yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ajaran samawi yang sebelumnya sudah rosak dan dirosakkan oleh umat nabi-nabi berkaitan. Sehingga dianggap kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahagian daripada syariat Nabi Ibrahim alaihi wasallam masih diamalkan, tetapi sudah diubah kaifiatnya. Seperti tawaf tidak pakai apa-apa. Orang pakai apa-apa, dia tak pakai apa-apa. Itu dahsyat tu. Mendahului mahsyar sebelum mahsyar. Itu dahsyat manusia ini. Boleh buat sampai ke tahap itu. Itu tak berapa dahsyat tu. Ada lagi yang lebih dahsyat, mengaku jadi Tuhan. Itu tak dahsyat lagi tu. Ada lagi yang dahsyat, orang yang sama kata tidak ada Tuhan selain dia. Itu dahsyat lagi, itu habis dahsyat. Iblis pun pening kepala, dia berkata, aku ingat aku paling jahat. Rupanya ada lagi orang jahat daripada aku. Engkau ya Fir'aun, bangsa manusia ni pakak sungguh lah. Kalau aku tak apa lah. Kan, kerana sombongnya aku terkabur, aku bongkar. Dengan sebab itu Iblis kufur. Tetapi manusia kufur kerana mengaku jadi Tuhan dan menafi ketuhanan Allah, mengkafirkan ketuhanan dia. Itu dahsyat. Itu dahsyat. Esok kalau masalah Iblis menyebabkan manusia kufur, Iblis sudah ada exit close. Sudah ada alasan untuk aku tak nak aku jadi Tuhan. Aku ajak kau saja, yang kau ikut pasal apa? Dan aku hasut. Kalau kau tak ikut, tak termakan hasut, tak masalah. Yang kau ikut, engkau termakan hasut, engkau punya hak, dulu gua. Lepas tu aku tak nak aku jadi Tuhan. Lepas tu aku tak kata Tuhan itu tak ada. Aku tak nak aku jadi Tuhan. Dan aku tak nafikan ketuhanan Allah. Tengok bangsa kamu ada yang nafikan ketuhanan Allah. Lebih daripada dahsyat. Sangat-sangat dahsyat. Maka datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan 3 perkara itu, yang mana ketiga-tiga perkara ini jika selesai, dunia ini seakan-akan syurga. Tidak ada masalah apa-apa yang ada. Hidup kita tidak perlu susah payah seperti hari ini. Hari ini susah. Mudah-mudahan tak ada naik gaji tu. Kalau naik gaji kena naik barang. Supaya juga macam tidak naik gaji. Gaji belum dapat, barang sudah naik. Kita belanja hari ini dengan duit yang lepas sebelum naik gaji. Ini kerja dan
zalim. Tak ada gaji, tak ada bonus. Sebab apa? Ada orang yang membonuskan kita pula dengan naiknya harga barang, dengan berjuta-juta alasan yang tidak munasabah. Satu pun tak munasabah. Kenapa tin sardin ini naik 30 sen? Wah, harga minyak naik. Oh, awak hantar satu lori 5 tan tu, hantar satu tin saja kedai awak. Kalau 24 tin, 24 kali lori 5 tan, bawa satu tin saja. Kalau satu tin yang dihantar sekali, itu munasabah naik 30 sen satu tin sardin tu. Tapi dihantar bukan barang biasanya, banyak barang orang lain. Kemudian dia alasannya kerana minyak naik. Berapa sangat? 0.0000001 sen je naik. Tidak material dari sudut ekonominya. Lepas tu naik 30 sen. Oh, alasannya naik minyak itu tipu terang-terangan. Long time saja. Sebab orang kita tak buat sardin. Yang buat tahi sardin ada. Orang kita buat tahi sardin, tak buat sardin. Makan sardin, lepas tu buat tahi sardin. Orang lain buat tahi sardin juga, dia buat duit sardin. Lepas tu nak marah melampau. Buat apa marah? Salah sendiri. Makan kucing nombor 1. Tak ada orang buat kucing, kan? Dong ya, dong buat apa benda, kan? Makan kucing, tahi kucing kita buat. Tapi kucing tak ada kita buat. Sebab apa? Kita masyarakat end user. Orang Islam adalah end user. Cakap banyak. Tidur tak usah cerita lah. Tidak. Kalau dia lebih 24 jam, lagi banyak kita tidur. Khayal nombor 1, tidur semua. Dan menang surat kampung Tenggadet kita. Resmi ayat terus sedikit beliau sekampung kita juga. Semua kita. Sebab itu orang buat kita suka-suka hati. Orang buat kita sewenang-wenangnya. Kerana kita bukan masyarakat modal, tapi bermegah dengan modal orang. Kita tidak ada modal langsung. Kenapa? Kita meninggalkan modal alami, yaitu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika perkara ini kita selesai masalah manusia di alam ini, kalau siapa pun tak mahu beriman, tak apa. Tapi tetap juga lebih baik daripada apa yang kita hadapi. Pertama, menyelesaikan, membetulkan urusan algoritma, yaitu kepercayaan manusia. Itu tujuan utama pengutusan para Rasul alaihi wasallam. Perhatikan dalam kitab-kitab sejarah ditulis bagaimana keadaan umat dikala diutus seorang Rasul kepada kaum tersebut, umat tersebut. Mesti yang awal-awal rosak ialah agama kepercayaan mereka. Menyembah berhala, menuhankan manusia, menuhankan benda. Bila lapar, dimakan benda. Ada. Membazir itu, kan? Benda-benda itu bukan makan limau pun, apple. Tak makan apple limau, ayam. Tak makan, bagi dia apa? Bagi ke orang kenyang. Tak mau bagi jual. Ada duit, orang kenyang makan. Ini bagikan benda tadi makan. Bagi limau dia, banyaklah pula. Jadi budak-budak yang tak kerja apa, dia ambil limau tu. Tak terkenal apa? Terkenal baru tahu. Dia suami dia yang makan. Sebab dipersembahkan untuk syaitan. Lagi syaitan tu ngamuk, oh aku punya bapa ambil. Kena. Auzubillah min dzalik. Auzubillah samii alim minasyaitanir rajim. Itu agama ini. Berbagai-bagai kepercayaan yang ada di sini, tapi bersatu di bawah satu bendera, yaitu bendera syirik dan kufur. Kepercayaan inilah yang menjadi asas kepada terbentuk dan terbinanya peraturan hidup zaman ini. Gaya dan cara hidup mereka, perilaku mereka, watak, sikap dibina daripada doktrin syirik dan kufur ini. Maka itu dahulu menjadi fokus pengutusan para Rasul alaihi wasallam. Yang awal-awal diajarkan kepada umat ialah tentang ketauhidan Allah Subhanahu, tentang ketunggalan Allah. Tidak ada banyak Tuhan. Kalau banyak Tuhan, tak sekolah pun tak apa. Kita boleh fikir sekarang. Bayangkan satu organisasi ada banyak presiden. Mana kita nak ikut? Tak ada presiden ni, kita jadi mangsa. Siapa sokong presiden ni akan menang dan menyokong presiden ni. Kacau kita. Itu baru manusia. Kalau
banyak Tuhan. Tuhan satu buat malam. Mana haji malam? Aku boleh juga buat, dia buat siang. Akhirnya yang baru nak tidur malam tadi, Tuhan satu buat siang jadi siang, baru nak menguap dah cegah balik. Yang kata mana boleh, aku boleh buat malam lagi, dia buat malam pula, baru nak cegah tidur balik. Mati kita. Rumput pokok tadi tumbuh, baru nak tumbuh hilang matahari. Baru nak rehat sekejap, nak naik matahari pula. Masa bila aku nak habiskan proses fotosintesis aku ni? Kalau siang malam, siang malam, siang, tak cukup waktunya. Baru nak hujan, tarik panas pula. Kering bumi ini, turun hujan pun tak ada kerja lain. Cuba kita bayangkan kalau benda ni pula. Itu hujan tinggi dalam bulan hujan rasional dalam bulan. Supaya kita fikir. Banyak Tuhan ini memusahkan. Itu pun orang-orang zaman itu sebagainya tak boleh fikir. Dahsyat. Tapi zaman kita lagi parah. Orang zaman dahulu, namun syarikat Quraisy misalnya, kalau turun ayat Alif Lam Ra, apa ayat ni? Cerita apa ni? Dia cuba cari Alif Lam Ra. Kita baca tentang neraka tersengih lagi. Dok mega lawak sampai tersentak pun. Tak ada rasa apa. Alif Lam Ra ni lagi dia tak peduli. Macam ni Maggie Cup. Tak ada rasa apa. Tak ada kesan. Orang dulu lagi berakal daripada kita zaman ni. Kena berfikir. Tak apa, kita jauh dari Nabi dan jauh para sahabat, jauh daripada tabi'in dan sebagainya. Itu diselesaikan. Dan hari ini timbul juga kerosakan di bidang agama. Kalau yang tak Islam itu kita tak masuk bab. Di dalam yang mengaku Islam ini rosak juga soal-soal agama ini, soal kepercayaan ini. Sehingga manusia ini berpecah kepada 7 golongan. Apa? 6 golongan yang sesat. Daripada Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Mujassimah, Musyabbihah. Ini orang yang Mujassimah, Musyabbihah, orang kata Tuhan di tangan, Tuhan di tangan ini lagi. Ini golongan Musyabbihah, Mujassimah ini orang yang kata Tuhan ini di atas langit. Tuhan itu berada di atas langit. Tuhan itu bertempat. Golongan Qadariyah, Jabariyah. Ini 6 golongan yang punya pecahan kecil-kecil. Kalau dicampur semuanya, menurut Habib Abdul Ali dan Abdul Rahman Al-Mashhur Ba'alawi, jadi 72 golongan. Maka 72 golongan daripada pecahan 6 kumpulan sesat ini ataupun 6 aliran sesat inilah yang disebut oleh Nabi di dalam hadis Al-Iqtirah, iaitu pemecahan umat Nabi kepada 72 golongan. 72 masuk neraka, satu saja yang masuk syurga. Sahabat tak tanya siapa yang masuk neraka, pasal tak perlu tahu yang itu, tak mau masuk dalam. Menjadi yang masuk syurga. Nabi kata utamakan ma'ana wa ashabi, iaitu orang yang pegang teguh kepada sunnah Rasul dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Lalu timbullah satu golongan yang bernama Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengasasnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ada orang cuba menafikan perkara ini, itu pula kepada orang berkenaan. Dia ragu-ragukan sana, ragu-ragukan sini. Dia kata Imam Syafi'i mazhab apa? Tak ada cerita zaman Imam Syafi'i. Sebab apa? Di zaman dia perpecahan sebesar itu belum berlaku. Tetapi di zaman Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, perpecahan di dalam bab agama ini, dalam bab kepercayaan ini sudah besar sehingga melahirkan golongan yang sangat dahsyat. Sesat yang terang-terangan sehingga ke tahap mentakfirkan orang lain yang tidak sealiran dengan mereka. Sesat itu satu cerita dah. Menjadi kufur dengan sebab mentakfirkan orang mukmin ahlul qiblah itu sudah berlaku bukan saja hari ini. Kerana aku terkabur berpegang ta'assub fanatik sangat dengan pegangan mereka sehingga melihat orang lain itu kufur tanpa dilihat kepada usul-usul mukafirat ini, dasar-dasar yang boleh menjatuhkan seseorang ke dalam lubang kufur sampai ke hati. Maka satu saja yang selamat, golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang berpegang dengan doktrin mereka itu, mereka yang belajar yang dikenal dengan nama sifat 20. Ini saya tegaskan. Yang ngaji perkara lain itu tidak tergolong di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka Ahlul Sunnah. Jangan nak ditambah-tambah benda yang tiada. Jangan nak diubah-ubah benda yang sudah teguh dan kukuh oleh dua imam besar Ahlus Sunnah ini.
Kata Imam Zabi di dalam Ithaf Fisadatil Muqtadin Syarah Ihya Ulumuddin, apabila disebut Asy'ariyah maka mereka itu, apabila disebut Ahlus Sunnah maka mereka itu adalah Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Bila disebut Ahlus Sunnah maka golongan ini adalah sama ada Asy'ariyah, yaitu mereka yang mengikut pegangan al-aliran Imam Abu Hasan Asy'ari, dan juga Al-Maturidiyah yang mengikut aliran dan pegangan Imam Al-Maturidi, Muhammad Al-Maturidi, wafat sekitar tahun 333 Hijriah. Mereka ini termasuk di kalangan orang yang hidup di kurun yang terbaik. Mereka ini salah. Mana mungkin orang sesudah yang hidup di tahun 600 Hijriah itu salah? Lucu. Mereka itu kalau ia pun salah, tapi takkan menyalahi salaf di dalam soal ini. Dan saat mengatakan yang sudah lama selesai, tiba-tiba dibangkitkan hari ini, tak betul dan itu. Bahkan kitab yang ditulis oleh Imam Abu Hasan Asy'ari diubah-ubah mereka supaya ada di antara kalam ataupun kata-kata pendapat Imam Abu Hasan itu menyokong pegangan mereka. Tetapi ini kerja tidak beramanah, tidak amanah oleh orang yang tidak amanah. Pengkhianat kepada agama ini buat kerja seperti ini. Orang yang tak alih nak komentar kitab itu berhati-hati, mereka tidak ubah terus. Maaf kalau ayat ini ganas bunyi ini, tetapi pada mereka pun ganas juga. Belum ganas ni ada lagi yang lebih ganas. Ini nyok ganas. Ni tidak boleh berpegang dengan tiga yang lain, melainkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya percaya tak ramai umat Islam tahu 50 doktrin dasar keimanan atau 68 secara terperinci doktrin yang tiga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kerana ramai yang tidak atau belum mempelajarinya, maka fardu ain atas tiap-tiap mukallaf mengetahui perkara ini, memahaminya, mempelajarinya dan menjadi keyakinan. Kata Imam, kata Syekh Nawawi Bantani di dalam syarah, di dalam Maraqiyah Ubudiyah, dia kata maksud belajar ini istifadatul ilmi minal mu'allim, mengambil pengetahuan itu daripada guru, bukan daripada buku. Buku tak dijawab soalan kita, buku tak diselesai masalah kita. Bila sudah ada asas, sudah teguh, maka mengambang atau menambahkan maklumat boleh melalui pembacaan. Kemudian ada yang berujar pula, Al-Quran kata Ibrahim, bacalah. Jadi kami bacalah. Itu orang tak mengaji tafsir dan ulumul Quran. Kalau dia mengaji tafsir dan ulumul Quran, dia tahu sebab nuzul ayat tersebut. Kan bila turun ayat tersebut, malaikat Jibril suruh Nabi baca. Nabi kata apa? Mana Nabi Qarin? Aku tak boleh baca. Sampai 3 kali malaikat Jibril suruh dia baca. Dia kata, mana Nabi Qarin? Aku tak boleh baca. Lalu Jibril alaihissalam ajar Nabi baca. Itu Nabi baca sendiri kan? Malaikat Jibril ajar dia. Dalam hadis 40 tu ada sebut, dan malaikat Jibril datang serupa dalam rupa bentuk manusia, datang kepada Nabi, tanya macam-macam. Sebelum tanya itu, fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Lalu malaikat Jibril dalam rupa manusia rapat lututnya dengan lutut Nabi, lalu letak tangannya ke paha Nabi, tanda ta'adub dan tanda tawaduknya dengan seorang guru. Baru dia tanya, apa Islam, apa iman, apa Islam, apa ihsan. Itu adabnya. Jadi ambil ilmu ini secara talaqi, bukan main baca, bukan syarahan di universiti. Maaf kalau ada syarah. Syarahan universiti itu sekadar habiskan kurikulum sahaja, lepas itu diuji. Kalau tak habis kurikulum, diberi tahdidnya sampai bab ini sahaja. Bacalah kamu untuk lulus. Kalau dapat first class punya degree pun tak ada faedahnya, itu kertas sahaja. Termasuk saya dapat kertas juga. Saya malu dengan kata, tapi tersebut juga. Nasib baik mengaji. Kalau tak mengaji memang dia lah beli kertas. Jadi kertas ni kalau terbakar atau hilang, menangis semua hidup. Bukan saja menangis, tidak berair mata, tidak berbiji mata akhirnya. Kerana sedih kertas itu hilang. Bukan syarahan universiti, tetapi talaqi. Al-isnad minad din. Ini hujah. Ini sebagai ulama kata lagi, tapi ini kaedah. Mengambil ilmu agama secara berguru, dari guru ke guru bersanad, ini termasuk di dalam tanggungjawab agama. Mesti, tidak boleh tidak.
Iaitu makna belajar seperti sebut Imam Nawawi Al-Bantani Syarah Maraghi Muhammadiyah kepada Hidayah. Dia kata maksud belajar itu atau talabul ilmi itu istifadatuhu minal mu'allim, ambil ilmu daripada